Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mempertemukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah, dan perpisahan kita nanti Allah Ta'ala fahamkan kita dalam agama dan dapat mendekatkan diri kepadanya, insya-Allah. Hadirin sekalian, pembahasan kita daripada kitab terjemahan Ayyuhal Walad, kita sambung pada malam ini pada nasihat ke-14, iaitu wasiat Al-Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, adalah dihikayatkan bahawa Al-Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru, dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4,000 buah hadis. Kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan, dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Daripada kisah ringkas ini diceritakan bahawa Al-Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala ini pernah berkhidmat sebanyak 400 guru. 400 orang guru ramai ni. Agak-agak makan masa lama mana, wallahu a'lam, mungkin bermula daripada kecil sampailah dia tua. 400 orang boleh kira lah, ramai. Kita 2 orang guru pun tak ingat dah. Saya pun tak ingat jumpa ustaz tak mai, ustaz bukan macam ni. Wah, dia tak masuk, ustaz tak mai, saya buat relax. Kalau saya pun kena macam tu kak. Biasa orang duk persepsi orang ni ustaz ke jubah lah no. Hak lain tak boleh, kalau pakai seluar jin kata lagi jahanam kata no. Dia tak kenal tak ni, tak masuk dulu. Belum. Assalamualaikum. Baju macam mana. Baik, dan beliau juga yang ni siapa ni, Imam Al-Shibli, dia juga pernah disebut di sini membaca 4,000 buah hadis. Boleh jadi dalam bacaannya ini merupakan hafazan ataupun hafalan Imam Ash-Shibli. 4,000 buah hadis. Kemudian dia memilah-milah daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar dia kata dia amalkan dan dia tinggalkan yang lain daripadanya. Maksud dia tinggalkan hadis ini bukan dia menafikan, tetapi amalan yang dia baca daripada satu hadis itu yang dia ikut, yang dia buat. Yang lain bukan berarti dia menafikan hak-hak hadis, tetapi dia tinggalkan, dalam arti kata dia ambil satu hadis daripada 4,000 hadis yang dia baca. Apa katanya? Kerana aku telah memperhatikan hadis ini, aku pilih hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung di dalamnya segala ilmu awwalin, ilmu orang-orang dahulu. Hadirin sekalian, ni kata Imam Ash-Shibli, dia kata dia ambil satu hadis daripada 4,000 hadis yang dibaca itu, dan dia merasakan bahawa di dalam hadis itu diberikan pengajaran tentang keselamatan dirinya, dan juga tentang terkandungnya di dalam hadis tersebut segala ilmu-ilmu yang dulu. Maknanya orang-orang dulu ni, hadirin sekalian, ilmu ni payah sangat nak boleh. Bukan maksud supaya nak boleh ni, nak jumpa ilmu tu payah. Mungkin juga daripada sebab tempat, mungkin dari sebab keadaan suasana ketika itu, hutan belantara dan sebagainya, tidak ada kemudahan. Susah sungguh nak dapat, nak cari ilmu, tetapi mudah diamalkan. Kerana bukan banyak ilmu seperti mana yang ada hari ini, yang disebut pula dalam satu istilah disiplin-disiplin ilmu. Dulu kalau ilmu seperti mana zaman kegemilangan Islam, ilmu tauhid, tasawuf, ilmu fiqh, itu saja.
yang biasanya popular ketika itu. Sama juga dengan penciptaan-penciptaan yang dilakukan, yang diterokai oleh manusia. Dulu mana ada periuk buat dua-dua tu, mana ada kan. Lah buat dua-dua sat dulu sehari. Ilmu tu. Yang kata ilmu ni bukan sahaja kata kita buh nama dah. Kadang-kadang tak ada nama tapi kita boleh ilmu tu. Berarti orang buat rumah, dia buat macam mana, oh ni boleh ilmu baru. Dulu orang buat pakai kayu lah, orang buat pakai si channel tu kan. Besi si channel tu ringan saja. Dia gunting dengan gunting besi tu, ni boleh buat atap dan sebagainya. Ilmu tu dulu tak ada, tapi orang kata oh cara nak buat dia, cara ukuran dia, itu juga disebut ilmu. Cuma dia tak boleh ilmu mengukur besi. Tak ada lah macam tu. Tetapi setiap orang tu dia kata itu ilmu baru bagiku. Ataupun setengah orang dia kata pengalaman. Pengalaman. Tetapi dia lebih menjurus kepada ilmu lah. Jadi ilmu ni banyak. Dulu ni susah nak dapat, tetapi mudah nak diamalkan. Kerana apa? Ilmu itu tak jenuh. Nak abang kata ilmu Allah Ta'ala tu jenuh, tiada batasan. Tetapi yang diberikan kepada kita di atas muka bumi Allah ni, percambahannya itu mungkin tidak sampai kepada kita. Tengok orang dulu-dulu pakai tudung selendang ni, kira alim dah tu. Alim dah tu, pakai tu selang tu, kira alim dah masa tu. Dan orang yang berkepiah ketika itu, mesti kalau boleh dia tahlil, mesti dia boleh baca. Hari ni tak boleh tahlil, berkepiah ulama kan. Kenuri mati. Oi, dia kata tak pakai kepiah rasa macam lipas kudung dia tahu. Tolak-tolak di imam tak boleh. Ayah mati tak boleh imam. Boleh ya, pipi rokok tu Mana ada orang jenazah rokok? Tak ada. Ilmu terlalu banyak yang Allah Ta'ala bagi hari ni, senang dimiliki tapi susah nak diamalkan. Kerana ada sebab-sebab tertentunya. Kemudian pula tuan-tuan, ilmu awalin, ilmu orang dulu ni, ilmu dulu dikejar. Duduk depan guru berjam-jam. Berjam-jam tu pasal apa? Nak ambil keberkatan. Bukan ambil apa. Lah ni depan TV tekan tombol punat tak. Saya sambil duduk santai-santai minum kopi. Akhirnya ilmu tadi meresap dengan kemalasan. Dulu ilmu meresap dengan keberkatan guru. Lah ilmu tak mana boleh. Contoh nak bagi makan suami. Suami dia suka nangka dengan gulai nangka dengan ikan bilis. Tak tanya orang, tak tanya pak mentua dia, tak tanya orang lain. Pergi tengok internet. Apa keberkatan dalam internet? Alah, dia kata senang buat gulai nangka. Tengok. Buat haram tak ada pun. Siapa? Tak ada keberkatan. Boleh jadi, boleh makan sajalah bila buat. Tapi tak zauq, tak ada rasa kemanisan, keenakan gulai yang dibuat gulai nangka dengan ikan bilis. Pasal Allah pakai senang ya, sambil-sambil tengok, sambil-sambil makan kacang. Guru dulu walaupun dia ajak benda apa pun, boleh jadi benda tu halal ke dunia, tapi boleh jadi jalan ke akhirat. Acara memasak tu benda dunia lah tu, tapi benda tu boleh dijadikan sebagai amalan untuk kita pergi ke akhirat, bawa pergi ke negeri akhirat. Berpulun-pulun bertukuh lumuh pergi cari guru ni nak masak supaya apa? Untuk suamiku dan anak-anakku. Tu kata dulu ni guru dikejar, ilmu tu dikejar, kemudian ditulis. Hari ni ada tulis dah, direkod kan, ditulis, kemudian dihafaz, diamalkan. Macam-macam lah ilmu dulu kan. Kemudian dah diamal, diajarkan pula. Itu pasal mak bapak kita dulu bukan mengaji hebat-hebat, tetapi kerana ketaatan dalam keberkatan seorang guru, dan dia berjaya mendidik, mengasuh anak-anak dia dengan tertib sekali. Tertib ni maksudnya keadaan tertib ni bahasa Arab ni berturut-turut tertib, tapi kita guna istilah dalam bahasa tertibnya dia, maksudnya tertib di sini ialah beradab, bertata susila. Orang macam dah hanya menggunakan sedikit kekerasan, dan kekerasan itu bermanfaat sampai seterusnya. Hanya dengan penampak pam sekali ya, dia ingat sampai ketua. Tunggu. Tu kata ilmu dulu dikejar, duduk depan tutup guru berjam-jam.
Kerana apa? Nak dapat keberkatan. Kemudian hadirin sekalian, ilmu-ilmu dulu ni dia tak sama seperti lah ni. Nah, iaitu orang hari ni hanya menggunakan benda-benda yang sangat mudah. Kumpul ilmu tu kemudian disimpan. Kemudian apabila digunakan maka dikeluarkan, sama ada dalam gadget, sama ada di tempat-tempat lain. Apa tujuan dia? Untuk berdebat. Orang dulu mengaji bukan untuk debat, tapi untuk bertawaduk kepada Allah. Hari ni mengaji nak berdebat. Dan tu yang kita kata, belum tentu orang yang mengaji itu pandai dan dia cerdik. Tak. Boleh jadi dia pandai tapi tak cerdik. Kerana apa? Dia pandai dalam bidang dia tapi tak cerdik dalam soal persekitaran dia. Apa maksudnya? Seorang ayah, seorang ibu bagi pendidikan kepada anak-anak dia, tak pernah pun mengharapkan dia lebih bodoh daripada mak pak. Kata-kata kita ni ayah, mak ayah, kita bagi anak kita ngaji nak pergi bodoh kan, nak pergi pandai. Nak pergi pandai. Tak ada mak pak dia hampir ngaji bagi bodoh pada aku. Tak ada. Tak ada. Mesti pandai. Keluar-keluar ada diploma, ada ijazah, ada master, ada PhD. Bila ada PhD ni satu tingkatan yang paling tinggi dalam akademik. Macam Mujahid kata, saya muka macam saya ada PhD. Mujahid kata, ia adalah satu title yang paling tinggi dalam akademik. PhD orang putih panggil filosofi doktor, orang Melayu panggil doktor falsafah. Baik, jadi bila dia kata pandai, belum tentu cerdik. Kerana apa? Beza dengan pendidikan mak pak dulu. Hari ni dalam proses mendidik anak-anak tak sama seperti hari ni. Siapa nak berani bangkang anak yang keluar daripada universiti? Dia kata, ayah dulu lain, lah lain. Tidak. Kalau kata hang kata macam tu, baik tu saya mengaji, aku cerdik pada hang lagi. No? Betul tak? Tapi dia kata, dah zaman lah kena ikut arus zaman ayah. Kita kena bagi ke anak kita handset dan sebagainya. Macam itulah kaedah dia. Jadi makna dia cerdik dalam bidang dia, pandai dalam bidang dia, tapi tak cerdik dari sudut lain. Anak-anak lebih hebat daripada bapa. Dia gempak sekali ya. Pak kecup. Dulu anak-anak kita berani gempak? Tak berani. Hang mandi sungai kan, mandi parit kan, balik rumah sampai dah. Masa tu WhatsApp tak ada. Tak sampai dah. Ayah tahu mana? Kita tahulah. Pang bagi kali, tibai ke apa kan. Apa yang ada kat tangan dia, yang itulah dia rembah. Tu dia. Hari ni banyak bohong, banyak penipu dan sebagainya. Tu kata ilmu dulu dengan la tak sama. Itu ilmu awalin ataupun ilmu orang yang dahulu. Dan ilmu akhirin itu berlawanan daripada yang kita habaq tadi. Ilmu zaman sekarang bermacam-macam ilmu. Tengok kos di universiti, macam-macam kos. Ilmu ni kok hebat disiplin ilmu di dunia hari ni, tambah pula di Malaysia. Tetapi sehebat-hebat manusia punya gerun dengan novel coronavirus. Saya pun baru baca tu, nama sedap ni, novel coronavirus. Hebat. Punya hebatnya kebijaksanaan. Tetapi Allah Ta'ala menularkan melalui sentuhan dan sebagainya. Sampai lah lepas anjurkan tak saduk salah dengan orang, main pupuk gitu lah. Allahu Akbar zaman akhir zaman. Tetapi kita sebagai orang Islam yakin sungguh-sungguh, apabila diwartakan oleh pihak-pihak berkuasa, katakanlah tempat sekian-sekian ada kawasan tu, kita tu suruh pergi lah. Ni dah aku keluar rumah tawakal daripada tadi ni, itu tak betul. Kalau kita tawakal pun dah tahu tempat tu tidak dibenarkan dibuat lawatan ataupun dikunjungi, tak suruh pergi. Hak kita keluar tadi memang kena dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, yakin baca ayat kursi supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Kemudian sentiasa berwudu. Hak Nabi ajak lama dah dulu ni, supaya ditingkatkan kebersihan, mengangkat hadas yang kecil, hadas yang besar. Maksudnya seseorang hamba Allah itu sentiasa dibersihkan dengan wudu. Mai hak ni pula kita lebih ingat lagi dan lebih ikut lagi kata-kata orang yang
di lain daripada prinsip apa yang ada asal agama. Oh, dia kata kena pakai sabun dan sebagainya. Tak apalah, pakailah sabun apa pun, jenuh bawa kita. Tetapi cukuplah kita dengan berwuduk. Kalau buat sabun, alhamdulillah baik lagi. Wuduk tu memang terbaik dah. Memang terbaik dah. Nah, tu maksudnya dengan wuduk saja iblis-iblis, syaitan-syaitan hak korang-korang pun tak berani hampiak dengan kita. Hak pangkat sarjan, pegawai orang pun tu beranilah kan. Boleh jadi, boleh jadilah. Kalau kita hebat sangat, tapi kalau cerita kita ni apa prebek-prebek pun selerak kita tu. Dan tak prebek ada urut jangan maghrib subuh jangan gitu, kena dah kita. Baik. Jadi dan ilmu akhirin, kata Imam Ash-Shibli ini, dia kata ilmu segala orang yang kemudian. Hari ni kita tengok macam-macam ilmu ada. Berbagai-bagai disiplin ilmu. Kau ni lahir daripada kos apa, kau ni kos apa, sampai menjadi manusia ni begitu hebat dan megahnya dengan disajikan dengan sekeping kertas yang bernama sijil, diploma dan ijazah serta sebagainya lah. Cukup hebat benda tu, nak membuktikan bahawa kawan ni lulusan apa, lulusan apa. Itu disebut ilmu akhirin ataupun ilmu-ilmu orang kemudian ini. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya. Dengan apa? Dengan hadis yang dibaca daripada 4,000 hadis itu. Hadis itu ialah sebuah hadis yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada sahabatnya. Hadis itu berbunyi, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha atau kama qala. Itulah hadis yang disebut oleh Imam Ash-Shibli. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Apa yang dimaksud ni hadirin sekalian? Bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Manusia ni kadang-kadang dia tak tahu nak memahami itu, apakah itu dunia, apakah itu akhirat. Ada yang sebagai manusia dia rasa benda hak akhirat dia buat tu betul dah, tapi kerana dia tak mengaji, dia tak tahu itu adalah tuntutan akhirat. Dia tak tahu bahawa itu tuntutan akhirat. Dan ada manusia dia kata dia buat benda tu elok, walaupun elok, manusia pandang cukup elok, tetapi akhirat kata bukan, hak tu urusan akhirat kata. Dan dia merasakan itulah urusan akhirat. Kadang-kadang tak tahu apa satu langsung, akhirat pun dia tak tahu, hak dunia pun tak tahu, dia bedal semacamnya. Jadi dia kata, Nabi kata, bekerjalah untuk duniamu sekadar mana yang engkau akan tinggal. Ada sebagian orang dia kata hidup cukup dengan apa yang ada dah. Cukup dengan apa yang ada. Ada sebagiannya dia ada target, aku nak cari harta banyak-banyak, anak aku ada 5 orang, kalau boleh 5 orang ni kalau ada bendang 5 relung, seorang selung. Kalau boleh target aku sebelum mereka kahwin, aku dah siapkan rumah untuk mereka. Itu orang yang berada lah, orang yang ada duit. Orang yang ada duit ni kebiasaannya bukan ramai, tetapi boleh dikira kalau mungkin dalam 100 itu mungkin seorang. Sebab apa? Dia berfikiran panjang. Orang-orang dulu kalau dia ada duit sikit, tang mana nak jual tanah, khususnya tanah-tanah yang orang nampak tak boleh mendatangkan hasil, dia kata tak apa, jual kat aku. Jual dengan harga murah. Pasal apa? Duduk dalam kampung, ujung kampung. Tapi orang tu fikir panjang. Dia kata tengoklah 10 tahun 20 tahun lagi akan naik harga. Tunggu. Tapi jarang orang yang berfikiran macam tu. Orang yang berfikiran yang nak lelah tu ni, oh tanah lelah tu sepedia tu, tempat gym tendang dia kata. Kan? Kalau bendang pun bendang hak turun-turun kat pinggang tu. Kebau turun pun tak mau ni kan. Daripada dia kata jual kat dia apa? Dia biar lama-lama 5 tahun 10 tahun nilai dia meningkat. Kadang-kadang target orang macam tu. Setengah orang pula dia kata aku kerja untuk besarkan anak-anakku, cukup bila dah siap semua biar mengaji, biar lepas lah urus cari pula. Itu sebagai orang. Tengah orang pula dia kata cukup lah, apa nak ngaji dah, tak mau ngaji dah. Betul, kadang-kadang disabitkan dengan benda yang susah.
Dia tengok perangai anak dia, tahu biasanya anak-anak sulung menjadi mangsa kerana anak-anak sulung ni fikiran dia lebih matang. Adik-adik ramai, dia pun buat segan nak pergi ngaji. Dia kata, hang saya apa? Segan ngaji. Nak ambil RM2 pergi beli pisau motong. Dulu RM2 lah pisau motong. Maksudnya dia suruh apa? Bekerja. Masa tu kerja motong lah. Dulu ni pergi beli pisau motong RM2. Motong mana motong tu? Dia berkorban untuk adik-adik dia. Tu dari satu segi. Dan hak orang yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maksudnya dalam memberikan pengajaran dan pengertian, bekerja untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggalkan di dalamnya. Jadi kalau orang yang hanya merasa cukup dengan apa yang ada, cukuplah bagi dia. Kenapa? Hidup di dunia, apa yang lebih istimewa bagi kita ni dunia ni? Orang pakai Ford Mustang, harga 400,000 lebih. Ford Mustang tu exhaust 2. Dia duduk sana, dengar tau bunyi rong exhaust dia 400,000 lebih kurang Ford Mustang. Apa kelebihan dia? Boleh jadi ketika jalan kosong, kalau jalan jam, apa jadi pada dia? Duduk tu rong duduk tu tak jalan. Itulah kata dunia. Harga apa tu? 400,000. Kita beli kereta second hand 9,500 contoh lah. Derah apa tu? No. Pasal apa? Kita bentar kereta second hand rosak pun puas hati. Kalau kereta baru rosak, galak tak? Galak. Nah. Tekan minyak hampa rapat daripada kita tak mau tak apa. Puas hati ya. Jadi sekadar mana yang kita rasa aku pulut, aku kerja tekat ni, makna dia cukup bagiku apa yang aku dapat tekat tu. Kalau aku nak pulun, orang kerja daripada pagi sampai malam, apa tu juga. Orang yang kerja kontrak, orang panggil kuli cakang. Kuli cakang ni kerja apa? Tengah-tengah panas, angkut batu, angkut macam-macam. Peluh ni sagi basah baju, mari rehat kering, pi pula basah baju. Nilai-nilai sehari harga dia, bukan harga, gaji dia sehari RM70, RM80. Kalau ikut dari sudut pekerjaan, orang macam ni lah kena bayar mahal. Mungkin RM700, RM800 sebab apa? Menggunakan tenaga. Cuba try kita guna tenaga macam mana? Ni tangan saya kematu belah ni, pun kata kematu bang, pasal apa? Duk picok. Kerja dia angkat skop, buah pasiak untuk buat tempat wuduk. Gotong royong kan, nak duk kutip duit kita buat surau tu kan. Kita kematu belah ni tu. Baru sikit. Pasal balik tekangkang lena. Sakit habis orang-orang ni. Tu dia kata. Mampu kita tak bisa buat kerja. Terkapak orang kata terkapak orang tu tak sedap apa. Takut gak lah ni mati terkejut, gak esok tak bangkit dah. Tu seria mati terkejut. Lah ni mudah dalam tanda-tanda kiamat. Baik, jadi takat mana kita rasa yang kita boleh, aku kerja macam mana pun, inilah takatku yang aku mampu buat, takat itulah. Nah, di dalam dunia ni. Makan, sama juga makan. Orang makan daging bakar, kita pun makan daging bakar. Orang makan banyak, kita makan sikit sudah. Pasal buat duit sikit. Hak orang tu buat duit banyak, banyaklah mereka kan. Baik. Kemudian nak makan macam steamboat ke apakah? Kita steamboat di rumah kita sudahlah. No. Pergi makan di steamboat sana, kadang-kadang bodoh pun boleh dia. Pasal apa? Kita kena pilih, kita kena masak, baju kita berwasak, kita nak terkedarah. Jadi apa di rumah tu? Itu pengalaman. Apa orang pergi Cameron Highland, seronok lah petik buah apa? Strawberry. Tata kita jadi kuli, kita pergi timbang, kita kena bayar tokek duk macam ni. No, kita tak puas seronok kali. Kena kat dia. Nah. Apa tu kita bayar rotek kereta lah. Nak kata bodoh pun tak bodoh, tak kena tak ada apa. No. Kalau kena kena bayar juga, tak kena siapa tu lah kena buat kat dunia, hukum dunia macam tu lah. Dan beramal kata Nabi untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Tu kata kalau kita tak mengaji bab akhirat, tak percaya dan tak yakin, dan tidak boleh, dan tidak perasaan kita untuk menuju kepada ukhrawi, bahawa dunia Allah Ta'ala bagi panas sebelum ni pun, kita pekat rasa sungguh panas dah, kepanasan dia. Kalau kena aircon, ya Allah, rasa amat selesanya. Tetapi kalau kena tekat kipas angin saja ni, boleh rasa lah. Kalau macam ruang macam ni, boleh jadi udara dia agak sejuk. Kalau rendah macam ni, kipas angin kuat macam mana pun,
udara tu juga yang berpusing. Yang berpusing tu kadang-kadang kena pergi kuliah, kita pakai jubah, pakai singlet, cam dah. Surau ni tak ada aircon. Kadang-kadang dia berlawan tu, untuk suruh pergi aircon tak ada. Dia berlawan. Kadang dia pun bagi cushion, nak cushion kulit tu, bila kulit pungkuk kita basah, dia berlawan, dia berkuak. Aku kadang-kadang tengok cushion macam ni tak apa, dia tak berkuak. Kena bagi cushion kulit sedap duk, tapi tengok tu, basah juga, tak ada aircon. Tu nasib lah, nasib orang-orang yang kena pergi kuliah lah, kena berlakon juga. Tak ada apa kan, tak ada apa macam tu. Pulau Pinang dah keluarkan pada salah seorang hamba Allah yang tak boleh, yang sebab tak ada tauliah. Saya pun tak ada tauliah, ada Tok Liah. Cuma adalah kecil-kecil tu kan, sebagai apa nama. Dah tu kata di belah Kedah dulu pun masa pertukaran kerajaan depa minta tauliah. Kata saya tak ada tauliah. Depa kata berlambak ustaz tak ada tauliah. Nak pergi tauliah pun depa kata kat 2-3 jam. 2-3 jam tidur di rumah sedap. Kadang-kadang dia payah kan. Cuba tanya senang-senang, saya pergi lepas dia tengok payah. Kalau kita dia suruh saya ambil tauliah, tobat tak mau. Pasal apa? Dia tanya benda yang payah. Tanya senang tak apa, 2 kali 2 apa? 4. Balik. Ni mesti tanya payahnya kan. Kalau kita tanya orang yang menanya kita macam tu, mereka pun macam tu jugalah. Katalah boleh jadi macam tu. Kalau keadaan dia kata kalau macam semua kena tauliah, mana saya kena ucap bye-bye lah. Kan? Balik ngurut pula, saya boleh ngurut. Mengurut orang kata bagus Ustaz. Ngurut sehari seorang 150 dah lah kan. Bedal pilah kan. Merapu macam tu lah kan. Orang ngurut ni macam tu lah. Kalau tak apa-apa mai lek tu, memang pun orang nak mai tu, pandai kita macam tu bomoh lah. Tak ada lah benda tu. Baik, jadi beramal untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Baik, akhirat, dalam syurga, dalam neraka, dia ada 2 tempatnya. Dia 2 tempat. Dalam syurga, dalam 2 tempat tu pun ada tempat-tempat khas tertentu, tingkatan-tingkatan dalam syurga. Kemudian dalam neraka pun ada. Dalam syurga neraka tu pun ada tingkatan-tingkatannya. Yang teruk ialah neraka Jahannam. Neraka Jahannam bukan duduk saja, tak ada satu tempat, setiap sudut kecil mana pun semua tu dah tempat siksaan dalam neraka. Kalau kata kita mengaji, kita beriman adanya hari akhirat, adanya siksaan, adanya ganjaran, keistimewaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah sekadar mana yang kita buat di dunia ni, mampukah kita di sana nak minta lebih daripada tu? Minta lebih daripada tu teruklah. Kita nak pergi kedai makan, bayar kita tengok dia bagi senarai tu, kita minta ini, takkan nak lebih kot. Dia kata untuk seorang makan, dia kata kita minta 3 orang makan, 3 orang makan harga lain, begitulah dia. Maka kita buat dekat mana kita mampu, bawa lah duit banyak, bekalan. Aku nak makan udang yang besar ni, boleh ada, dan harga dia pun sama sesuai dengan dia. Maka di akhirat macam tu. Dan tak mungkin, tak mungkinlah kita ni nak duduk seperti mana taraf para nabi, para anbiya kan. Tetapi selekeh-lekeh dalam tingkatan dalam syurga pun, orang paling akhir masuk dalam syurga, tempat dia seluas langit dan bumi. Paling last sekali tu, maksudnya paling terakhir setelah dicuci di dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala kata tempat engkau seluas langit dan bumi. Dalam di kursi diceritakan. Tambah hak lain lagi, wallahu a'lam. Maka ilmu ni yang kata ilmu yang memberi manfaat ni ialah perlu kita cari. Kenapa? Ia mendatangkan manfaat, bukan kata untuk kita. Kita buat benda ni walaupun tidak dengan perkataan, boleh jadi dengan perbuatan. Ilmu tu, contoh macam si ibu ni tak sama macam ibu dulu. Ibu lah dia mau berkarier, berkerjaya. Tak ada kerjaya ni rasa malu lah. Pasal apa? Semua duk kontak dalam WhatsApp, semua duk kontak di alam maya. Kau ni pula abang tahu alhamdulillah dapat kerja ni, kau ni pula dia tak dapat kerja. Dia di satu benda tak seronok bagi dia.
Mana dalam kelas bila tanya apa cita-cita kamu? Nak jadi isteri yang solehah, nak jadi isteri, nak jadi ibu yang berjaya. Payah nak jumpa itu. Kalau ada pun saya nak jadi seorang doktor, nak bina rumah besar. Lepas tu tanya nama dia pada, nama dia macam orang dah buat benda-benda lucu lah kan. Nama dia pada Aisyah. Cikgu tanya apa cita-cita, nak jadi seorang doktor, nak bina sebuah rumah maligai. Lepas tu tanya Amin, Amin apa cita-cita kamu? Saya nak jadi isteri suami pada Aisyah. Macam dia sebutlah tadi kan. Senang lah tu. Sebab dia ada cita-cita kawan ni pun bila ditanya ni, saya nak jadi suami Aisyah tadi kerana citanya jadi seorang doktor. Jadi hadirin sekalian, ilmu ni bukan kata kita ni, kedudukan kita hari ni bukan kita boleh kata kita target nak jadi seperti orang alim. Tak mampu. Macam Dr. Zulkifli lah, apa, menteri yang menghentikan Dr. Mujahid baru ni kan. Nampak lekeh ya. Dia telah menerbitkan, telah menulis 300 buah buku. Telah menulis 300 buah buku. Masa mana kita ikut logik akal, masa mana hang tulis 300 buah buku? Nampak orang slow tapi telah menerbitkan, telah mengeluarkan, mengarang 300 buah buku. Bukan 30, 300 buah buku. Dekat kita, buku belambak dia mah haram tak baca pun. Ada, amat lepas ustaz majual, kulit elok, ambil. Ustaz lah pandai kata, tak apa, ambil, bulan depan bayar. Tak lah. Macam-macam lah. Jadi hadirin sekalian, sekadar mana yang kita mampu ni, buat dalam rumah saja ni, kawan-kawan ibu, buat dalam rumah saja dengan niat yang cukup ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk suami dan anak-anak. Ui, hebat tu. Dia tak ada kerja apa. Kalau kerja kata halal ke dunia ni, orang perempuan ni dapat duit habis apa tu? Kerana apa? Nafsu perempuan ni kuat, nafsu keinginan dia kuat. Dia nampak banting dekat tiang hak nombor 8 tu, dia nampak dah. Oh, expo. Kat divider kan ada banting expo, penjualan, penghabisan stok. Dia nampak dah stok tu. Kita ingat penghabisan duit keluar. Kita tak, depa nampak, kita tak nampak. Betul ke tak? Wallahu alam. Itu fitrah orang, dia suka. Ibu-ibu dulu keluar sabut pala tapi duduk di rumah bahasa tenang. Ibu hari ni duduk di rumah sabut pala, dia nak keluar juga. Habaklah kata coronavirus. Tak apa, kita baca lah doa. Pandai kena kat dia. Oh, doa lah ustaz ajak lah. Kena kat dia juga. Dia nak keluar juga. Tempat-tempat shopping dan sebagainya. Di rumah adalah tempat mengumpul segala aset yang berupa pahala untuk kita terjemahkan di akhirat kelak di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Suami boleh tak? Suami pun boleh. Siapa tu juga untuk mencari dana, yang kata dana ni bukan untuk di dunia tetapi untuk negeri akhirat. Dan beramallah kerana Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Dekat mana kita hajat? Ikut kepala otak kita tak mungkin aku no. Kakak pergi ngaji tajwid sudah lah. Dia kata apa tu mat arid li sukun. Mampu dah. Saya tahu buah sukun sajalah. Boleh potong-potong buat goreng. Hak tu tahulah. Mat arid li sukun, mat iwat. Kampung saya ada nama Madeleine, ada tak Madeleine? Hak tu Madeleine bukan Madeleine. Contohlah. Macam tu saja pun kita pening dah. Pasti tak pasal tak tuan-tuan? Lah ni berpecah di masjid ni pasal apa? Pasal tak setuju dengan Tok Imam. Dia pergi ngaji tajwid, Tok Imam baca tak kena. Tok Imam ni telur orang lama. Iza ja'a nasr. Betul orang Melayu selagi tak ubah makna tak apa. Dia kalau ikut iza ja'a nasrullah. Dan dia kata apa baca apa aku ngaji tajwid tak ada macam ni pun. Dia kata pecah. Pasal apa? Dengan mulut dia bercerita kau untuk imam. Lah kali dengar untuk imam. Dia kata kalau hang ni baca, memang upah dia baca macam tu. Cakap pun macam tu, cakap Arab pun apa tu juga. Apa? Tu kata pelik ni kita tak kena orang tak boleh nak ubah. Hampilah duduk tak mana pun. Mak gulai bang, gulai nangka. No? Kita gulai nangka. Ya, kalau tak pergi, kalau di belah baling no lagi jauh gelak kita. Kawan tanya panjang, dia jawab tu pendek lah.
Dia jawab pendek ya. Kamu kemarin tengoknya tu. Nampak tak? Itu benda simple saja. Jadi beramal kerana Allah sekadar mana engkau berhajat ni, kita nak hajat ke Allah tak sebanyak mana? Mungkin tidak dapat diukur. Tapi boleh jadi keinginan kita ni tak semangat. Semangat tu mau, tapi pekerjaan tu kadang-kadang terhalang. Sebab apa? Letih. No? Bila duduk dalam majlis ni kita, siapa yang beramal bangkit malam, mayang malam dan sebagainya, kita nak buat ni, balik-balik lagi semangat ni. Bau-bau kasam bini masak, tak ada dah, kena 2 pinggan kasam, orang balok dia kembang pula ni. Tadi kita nak buat ni hajat, tapi tak apa, niat dapat pahala dah. No? Masak kasam, orang balok pula ni kembang. Allah, dia kembang lok dia. Patut lena. Kasam jangan bermain. Jangan bermain. Kepala dia pun lembut, boleh makan habis. Kasam. Saya pertama makan pipi ustaz, kasam makan tak? Takkan kita nak golek kepala? Kena ambil kasam. Tu untung dia ustaz. No? Kadang-kadang teruk lah kan. Untung dia ustaz ni. Duduk saja-saja lagi ramai. Siapa tahu ustaz ambil? Padahal kita pun cerai kan. Kalau kena time makan, mai tambah lok dia sebesen. Kita ni malu. Padahal lapak nak mampu dah. Tu kata kadang tak boleh jadi ustaz kau nak makan payah. Kita sembang bab makan berhenti sebelum kenyang. Nabi kata makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Kalau kita tibai kat dia tahu ustaz ni pun 3 suku ni. Makan nasi talam orang tambah nasi ni lok. Ustaz pun dah. Padahal kata mampu ya, kalau di rumah aku mampu dah. Itu peranan. Payah kau di ustaz pun. Baik. Dan buatlah sebarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan siksaannya. Dekat mana kita sabar? Mampukah kita? Hak takat lah ni cuaca dia bagi macam ni, Allah, matahari jauh berapa ribu batu, tu pun sinaran yang Allah Ta'ala bagi. Tak mampu kita. Kata kita kuat dah, pokok kuat lagi. Pokok dia tengah panas, kena panas tak apa pun. Tengok pokok ketum, tak ada apa pun. Duduk tengah panas tak ada apa. Kita pergi jemuk macam pokok ketum, habis. Tak boleh kita. Tapi terkadang mana kita mampu? Tak mampulah cerita dia. Tengok hadis macam Rasulullah pali kita no. Dia kata buatlah sebarang amalan yang akan masukkan engkau ke dalam neraka. Amalan apa ni? Sudah tentu amalan maksiat. Awak orang tak terlepas daripada maksiat kan? Dah. Al-iman yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan iman ini bertambah dengan apa? Bi taatillah, dengan taat kepada Allah. Yazid bi taatillah, bertambah dengan taat pada Allah. Wa yanqus bi maksiyatih, dan berkurangnya iman itu dengan melakukan maksiat. Awak kita tak pernah lakukan maksiat pernah, tapi jangan duk buka pukul kat orang. Jangan duk cerita kat orang. Cerita kat orang ni walaupun dia tak secara direct, tetapi konteks ayat tu menunjukkan dia pernah buat. Contoh macam kau ibu bapa hari ni, Halung, hang tak ada markah ke? Tak ada markah ke? Mak tengok jiran sebelah raya-raya dia main geng boyfriend dia tu. Nampak tak? Lepas tu yang ayah, pon, alah kita dulu nampak tak? Dia abang hak dulu dia buat maksiat. Allah kita dulu abang pun tak malu main duk rokok dan kau duk ngendak daripada dia cerita. Tak usah duk buka benda lama, tak usah. Bila kita buka benda, seolah apa? Membuka aib sendiri. Sama juga macam kita menghukum anak-anak kita hari ni, walaupun kita ada kesilapan tu, jangan jadikan mereka lebih teruk daripada kita. Ini dah bini pun duk baking, lagi bini marah, lelaki duk baking. Kalau sebaliknya macam tu lah. Sebenarnya biarlah kita buat benda tu supaya apa? Anak-anak tu pangai hak kita dulu tak turun kat mereka. Jangan kita nak bagi pangai mereka sama macam kita. Bahaya sebenarnya. So kurang-kurangnya apa yang kita buat hari ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita dulu. Nak abang apa? Tanda kita insaf, kerja buat kita dulu tak betul. Maka hari ni kita turunkan kepada anak-anak bahawasanya benda tu tak bagus, tak elok dan sebagainya.
Percayalah hadirin sekalian, hari ni kalau didikkan ataupun kita alpa sikit saja, anak-anak boleh jadi ikut lain. Walaupun di depan kita jejak semut tak mati, di belakang lain cerita pula. Di belakang lain cerita. Tu hari ni mana ada lah sifat malu, tak ada dah. Bagaimana di-upload dalam media-media sosial tanpa rasa segan dan silu. Tak ada dah. Makcik-makcik umur 60 pun tergedik-gedik buat apa? TikTok apa bala tu kan. Kata, ya Allah, kalau rebah bin jatuh tu stroke kan jalan tu, nak jawab apa? Kita pun bukan nak abang kata nak claim kata dia tu tak begitu. Keadaan yang sedemikian rupa, tak kira kalau kita pun macam tu juga kan. Bukankah matilah ni mengejut? Dulu tak apa, siapa mati dia tu, tak apalah, eloklah pergi dia 3 minggu dah sakit kan. Lah baru balik mengai oleh ikan, tata dapat telefon mati dah. Pasal apa? Ikan tokok. Ikan tokok kepala dia, contoh lah. Baru sembang elok tadi, ikan duk hidup ikan tu mati mengejut. Benda ni tak boleh. Ya Allah, tengok betapa akrabnya mereka dalam proses melakukan benda maksiat. Cukup senang diatur. Hanya tergedik-gedik je. Kalau beruk tak pokok tengok kata ni tarian ni lebih teruk daripada kita ni. Tapi nak buat macam mana? Manusia kadang-kadang berakal, bahkan lebih teruk daripada binatang. Na'udzubillah min zalik. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Tak perlu lagi kepada ilmu yang banyak lain. Orang lain masuk universiti dan sebagainya. Tidak salah. Tidak salah pun. Tetapi yang menjadi kesilapan dan kesalahan kita ialah bila kita ada ilmu tu, adakah iman kita bertambah atau berkurang? Ada tak sifat tawadhu kita ni sebagai makhluk kepada Khaliq? Tu nampak tu. Bukan kata itu, kita ada ilmu agama pun, ada asal agama pun, Allahu Akbar, tak lepas daripada sifat sombong, sifat riak. Ada. Dia main lintasan tu. Hang malam ni kemah malam ni. Contoh. Dia memain. Saya, kuman-kuman saya pun nak pergi kat kereta, orang tolong payung start main tu. Ya Allah, kata di situ kita rasa aku ni kemah tu mana. Tu dia baru main payung kat kereta. Raja pun pada payah, kita main payung tu. Mai ustaz. Dia kata orang tu tak mati. Duk payung dah. Punya dah. Itu pun kita kadang kita rasa, ya Allah, aku ni duduk tak mana, wala tamshi fil ardi marha, jangan sekali-kali berjalan atas muka bumi dalam keadaan sombong. Boleh jadi kita jalan 5,000 langkah, boleh jadi yang selangkah tak akhir tu kita sombong, boleh jadi selangkah yang di pertengahan tu kita sombong. Kena banyak beristighfar kepada Allah. Jadi malam-malam sebelum nak tidur, istighfar 3 kali. Kemudian doakan lil mu'mini nawal mu'minat. Ataupun bahasa Melayu kita, astaghfirullahalazim. Sampai habis lah. Paling pendek, astaghfirullahalazim. Pendek tu kan. 3 kali lil mu'mini nawal mu'minat, untuk sekalian orang lelaki yang beriman dan sekalian orang perempuan yang beriman. Buat yang tu. Sekurang-kurangnya itulah sebagai apa? Amal kebajikan sebelum kita lena. Dihadiahkan kepada seluruh orang-orang Islam, lelaki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, apabila kita dah mengetahui benda macam ni, kalau boleh hilangkan rasa sifat malu kita sekiranya anak kita tidak dapat masuk universiti, tidak dapat melanjutkan pelajaran di kolej dan sebagainya, letak yang tu di tepi. Pastikan anak-anak kita ini ditolak tak mana pun, dia boleh hidup. Tahu di laut, dia boleh jadi pulau. Tahu di darat, jadi apa? Bukit. Bukit pun orang tarah habis lah. Tak ada jadi. Macam tu. Maksudnya macam mana? Kita yang kena test. Cuba jadi imam. Boleh jadi imam. Sebab apa? Anak lelaki, dia akan memimpin anak dara orang lain pula esok. Kalau kita hari ni takat bagi ilmu kat dia semata-mata, ilmu kepemimpinan dalam keluarga tidak kita asuh, tidak kita tanam, macam mana dia nak ajak?
Macam mana kita nak bagi dia ajak anak-anak perempuan? Kita takatlah ni boleh lagi. Boleh, kadang-kadang pun kena juga kan. Orang perempuan lah ni pandai, ilmu banyak. Lelaki cakap sekali, dia hantam satu kotak kejang. Mereka banyak mengambil pendapat Ustaz Abid Liu. Betul tak? Ustaz Abid Liu ni dia banyak backing orang perempuan. Habis tu bila kelai poket kan, dia hantar masak, kena buat baik orang perempuan. Habislah aku. No. Orang perempuan, orang lelaki ni dia tak mau, dia lupa benda itu. Tapi orang perempuan 22 tahun, hari apa dia ingat, tarikh apa dia ingat. Dia kata abang oleh ni tahu abang buat apa dia ingat. Kita tak ingat dah. No. Betul ke tu? Fikrah orang lelaki dia ingat lain, dia ingat lah tarikh pergi mengai, tarikh tahan burung. Tu dia ingat. Dah. Tarikh nikah tak ingat lah, no. Tak ingat. Nak nikah lagi ke depan tak tahu. Wallahualam. Baik. Jadi makna dia, Imam Asyibli ni disebut macam tu. Kemudian Imam Al-Ghazali dia buat natijah, dia kata kalau kata tahu benda macam tu, sesungguhnya engkau sudah tidak perlu kepada ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak tu tak perlu dah benda macam tu. Kerana apa? Ilmu ni kalau kita banyak, kena banyak amal. Ilmu kita ngaji banyak, kena banyak amal. Kalau tidak, jahanam kita. Dalam keluarga kita nak kena buat apa? Kena sampaikan apa yang kita tahu. Kalau boleh kaum bapak ni banyak boleh tiang. Biar ke ibu rehat, kaum bapak banyak boleh tiang. Sebab apa? Bapak yang menjadi pemimpin, esok pula akan diminta tanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya setiap ilmu itu bukanlah benda yang boleh memberikan mudarat kepada kita, tetapi biarlah ilmu itu, apa yang kita pelajari boleh memberikan manfaat kepada kita. Apa yang paling penting ialah apa? Amalan fardu ain yang kita kena buat. Amalan fardu ain yang kita kena buat. Kesian tengok orang tua-tua basuh kaki ketika wuduk. Ayat wuduk tak kena, tapak kaki dia bagi rapat. Jurih berom. Awak di bawah tapak kaki kena. Tak kena. Dia kata lega, ambil wuduk betul lah. Ambil wuduk tak sah pula. Semayang pula dalam keadaan tak ada wuduk. 2 kali dosa boleh. Sayang 1000 kali sayang. Setengahnya bila pencen siap dengan kata-kata yang indah. Pencen esok biduk di surau pi mayat-mayat dah. Awak dia nampak senang kan? Kalau mayat tu boleh cakap, dia kata hang ngaji tahu mana nak mayang aku kan? Dia boleh cakap macam ada satu benda yang tidak menjadi bebanan baginya. Cuba kita fikir baliklah, kita nak berhadapan dengan Allah, kerja buat kita beribadat kepada Allah benda cincai. Allahu Rabbi. Dekat dunia mata kasar boleh melihat, dia mayang, dia berzakat, berhaji. Kenapa? Mata kasar tak boleh nak menipu. Tetapi dari sudut pengamalan, pelaksanaannya itu, adakah sah ataupun tidak? Sebab tu dalam proses Islam, kok mana pun mesti berada atas landasan tergelincir, tidak dikira. Apatah lagi soal ibadat. Ibadat yang wajib tu, kalau tidak tak sah. Jangan bermain tu. Ini benda yang sangat-sangat kita kena titik beratkan. Janganlah bermain. Kita ada di rumah, kita ada keluarga. Kita tekunkan benda macam ni supaya mereka ini tidak terlari daripada, tergelincir daripada landasan. Kita nak di dunia kita boleh makan sama-sama, takkan di akhirat itu kawan ni belah ni kawan, takkan macam tu kot. Kita nak bersama-sama berkumpul di dunia makan, di akhirat pun bersama-sama dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita bersusah payah sikit di dunia untuk mendapat habuan negeri akhirat kerana Allah, kerana perintah Allah buat yang tu. Jangan kerana kita ikut dunia sehingga kita melepaskan akhirat tanpa tujuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi ingat, ibu-ibu, bapa-bapa yang berada di sini, saya rasa bila berada di sini tak ada satu halangan pun yang boleh menyebabkan tak boleh mai tang ni. Betul tak? Jalan tar telah disediakan, lampu telah disediakan, rumah telah siap, dapur pun dah, kabinet siap lagi. Siap dah kan? Kabinet hak nu pun siap dah, ni pun siap dah. Maksud yang saya bak ni lah apa? Tidak ada cabaran
onak duri ketika nak hadir dalam majlis ilmu. Tetapi ingat, apa yang kita boleh ilmu itu sebenarnya cabaran yang perlu kita adaptasikan kepada siapa? Sama ada pada kita, kepada anak-anak, kepada orang lain, cucu cicit kita. Ingat, sebab itu semua akan diminta bertanggungjawab. Nah, ilmu yang aku bagi hang buat apa? Sebenarnya dia proses ni proses apa? Proses kita nak orang panggil release tension ni berapa? Buang benda-benda sabut kan. Kita main duduk tempat-tempat macam ni, dipanggil persekitaran pondok ni cukup menyenangkan. Bi'ah dia. Nah, bi'ah ni persekitaran pondok ni cukup menyenangkan. Semayang pun mudah dan sebagainya. Sebab kita tak fikirlah benda-benda dunia yang lain tu. Untuk makan yang tu saja. Tapi ingatlah cabaran di depan lebih hebat. Karena mungkin ujian yang Allah Ta'ala nak bagi boleh jadi lebih hebat daripada orang duduk luar, daripada kawasan sini. Sebab apa? Ilmu semua tinggi-tinggi lah kau ni. Ilmu semua tinggi-tinggi, boleh jadi Allah Ta'ala bagi ujian tak sama tetapi berat. Maka bersiaplah sedia. Kenapa? Kita di sini senang main mengaji, senang kita nuntut ilmu, senang segala segi lah kan. Ingat kata misi dobi pun ada kan? Ada? Tak ada masuk negeri ya? Masuk negeri tak apa, no? Jadi ingatlah hadirin sekalian, kalau kata tak main ujian, Allah Ta'ala kata bukan lagi beriman yang sebenar-benarnya kan. Kalau kata tak main ujian baru nak tentu sama ada kita ni menerimanya dengan ikhlas dan redha. Kalau tidak, betul-betul kata apalah. Nah, jadi hadirin sekalian, boleh jadi juga fikrah kita, pemikiran kita, boleh jadi kita rasa kita lepas daripada dunia liar. Nah, lepas daripada dunia luar ni. Tetapi ingat, kalau siapa-siapa yang ada sanak saudara pertalian darah di luar sana, tolong jangan biarkan mereka. Tolong jangan biarkan mereka ni. Maksudnya apa? Kita tak pernah tegur mereka, tak pernah nasihat mereka. Ingat, walaupun kita berada di sini, maka itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. No? Faham no? Maksudnya macam mana? Hang mengaji takkan tak tegur. Jaga. Nah, kita membuat kebajikan, balik kita kongsi bersama dengan mereka di kampung. No? Baik. Pukul 9 dah. Baik. Nasihat ke-15. Agak-agak patutkah kita sambung atau patut kita berhenti? Kuasa di tangan anda. Ikut suka saya ikut berhenti ya. Saya ada tulis tarikh tu. Nampak? Elok kita berhenti tu. No? Esok malam ada lagi kan? No? Ada kuliah lagi kan? Kalau sambung pun mengarut lah. Esok ada lagi. Jadi mengaji sikit-sikit sudahlah. Nah, jadi nasihat ke-15. Bukan. Nasihat ke-15 kita sambung 8 wasiat Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Macam mana tu akan kita bahas nanti. Yang ni baca tak lagi? Agak-agak baca lagi yang ni. Nasihat ke-14 baca lagi? Baca dah kot. No, tak. Saya tulis tarikh ni 11 bulan 12. Awak tak tegur? Masya Allah, ketua dah jauh tak abang. Apa ni? Sepatutnya tak mana ni? 15 tu. Masya Allah, no. Balik tadi pun duduk study yang ni lah kan. Kata la ilaha illallah. Itu tak apalah, kita sambung nasihat ke-15 tu. No? Boleh tak? Hangguk macam tak ikhlas, kita berhenti lah. No? Kita sambung pada yang ke-15 nanti insyaAllah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan nanti tolong maklum no, nasihat ke-15.